kita berpindah kepada al-fawaid. Faedah dari sudut pendidikan dan juga ilmiah. Apakah faedah yang dapat kita kutip daripada dua ayat yang kita baca ini? Tak habis lagi ni. Cerita mukminu ali Fir'aun ni belum tamat. Tapi oleh kerana penulis kitab tafsir ni pilih dua ayat ni, kita baca dua ayat. Dia pilih tiga, kita buat tiga, supaya selarah dia punya perjalanan huraian dia ni. Kalau tidak, kita kena huraian sendiri pula. Allahu Akbar. Baik, mari kita pergi faedah yang pertama. Wa qala rajulun mu'minun min ali Fir'aun yaktumu imanahu. Berkata seorang laki-laki dari kalangan keluarga Fir'aun yang menyembunyikan iman. Kata di para ulama tafsir dan juga ulama tadabbur kata fihi jawazu ikhfa'il iman idza khafal insanu ala nafsi. Ayat ini menunjukkan harus boleh kita sembunyikan iman kita kalau kita takut kita dibinasakan. Kalau takut dibinasakan lah. Sebab tu Tuhan kata yaktumu imanahu. Tetapi kalau orang ni langsung tak boleh nak zahirkan agama dia, maka agama Islam mewajibkan dia berhijrah, tinggalkan kampung tu, hidup lain. Dia pergi ke kampung yang boleh menegakkan agama, yang boleh melaksanakan syiar Islam, jangan pergi ke tempat kebengongan. Jangan. Itu satu. Kalau dia boleh hijrah. Kalau tak mampu, sabar. Nak kata apa? Yang kedua, dalam ayat ini juga menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala yuqayyid li'ibadihi salihin humatan 'inda syada'id. Allah Taala akan beri penjaga agama yang menolong hamba-hamba Allah Taala yang beriman ketika diuji. Ada orang baik bela. Tengok, mesyuarat tertutup, mesyuarat kabinet khas Fir'aun tentang Nabi Musa, ada je orang membela di dalam tu. Mu nak bunuh dia, tak boleh ke guna akta lain? Jadi ada orang bela. Sama juga dengan cerita sahibu Yasin, ada orang bela. Dan kita mengharapkan juga insya-Allah pejuang-pejuang yang nak menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat ditekan akan ada orang yang membela insya-Allah. Banyaklah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah pertolongan kepada kami untuk menegakkan agama-Mu, untuk menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menolak dan menentang segala penyelewengan terhadap agama yang dibuat oleh orang-orang yang tidak baik. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ketika orang nak khianat pada kita, ada orang bela, sebagaimana kisah-kisah yang telah Allah sebut dalam Quran. Karena itu ana sebut di awal tadi, tak penting nama apa. Kalau di surah Yasin dulu masyhur dengan Habib bin Najjar, itu pun ulama, setengah ulama kata tak jelas nama tu. Yang ni pun ada juga nama dia kalau cari. Tapi tak perlu cari, yang perlunya kita nak ada watak orang yang membela kebenaran itu walaupun secara sembunyi. Baik. Itu yang pertama. Perkara yang kedua, faedah yang kedua, ayat yang sama lagi, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun ataqtuluna rajulan yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan yaqulu rabbi Allah. Tengok, wa qad ja'akum bil bayyinati minkum wa in yakun kadziban wa in yakun sadiqan. Kata di para ulama fi istidrajul mukhatab. Orang yang bercakap nak berhujah, jangan semua sekali, masuk sikit-sikit. Hujah kita tu dia panggil bawa secara satu demi satu. Bila mukmin ali Fir'aun ni tengok mereka dah mula nak bunuh Nabi Musa, mereka dah mendustakan dakwah Nabi Musa, maka dia cuba
Dia cuba nak menyelamatkan Musa dengan cara menimbulkan keraguan dalam mesyuarat. Dengan cara nasihat, al-mulatafah, dengan cara berlemah lembut. Ataqtuluna rajulan yaqulu rabbi Allah. Nama apa dia tak sebut. Takut orang kata, oh ni member Musa ni muda kapal mana ke sekali dengan Musa. Tengok. Itu dia panggil cara teknik. Dia tak sebut nama. Seolah-olah macam dia tak kenal lah. Dia tak kata Nabi. Kalau Nabi macam dia beriman pula. Itu dia panggil cara. Kita ni pun kadang-kadang kita kena cuba timbulkan suatu perkara bila ada orang nak khianat kepada orang. Bila ada orang nak khianat, kita kena timbulkan perkara yang tersebut. Ini panggil teknik dari sudut berbincang. Baik, kita pergi kepada yang ketiga. Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadzab. Allah Subhanahu wa taala tidak akan beri petunjuk kepada orang yang melampau dan yang dusta, pembohong. Fihi, dalam ayat ini, dua sifat yang buruk ada pada manusia. Sifat iaitu as-sarfu, melampaui batas, dan juga sifat suka membohongi. Apa orang cakap, bohong. Mu tak buka mata, tak kaji, semua tu bohong belaka. Ni masalah kita. Nah, mari dia buat pembohongan. Kadang-kadang kita taja nak orang bohong ni untuk nak membohongi masyarakat dengan cerita karut-karut dia tu. Allahu Akbar. Ini yang kita bimbang hari ni. Maka dua sifat ini Allah Ta'ala tidak akan beri hidayah kepada dia, dan Allah Ta'ala tidak akan beri taufik kepada dia untuk buat kebaikan. Sebab apa? Sebab orang-orang musrif, dia telah menolak kebenaran setelah sampai kepada dia. Bukan sakat tolak, dia attack balik pula. Dia kata, bohong ni. Apa cakap macam ni? Tak betul. Dalam ayat surah, tanda tuan-tuan, dalam ayat surah As-Saff ayat 5, Allah kata, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Bila dia dah mula menyeleweng, Allah Ta'ala selewengkan hati dia, tak mau terima hidayah. Kita kata wal'iyazubillah. Allahu Akbar. Jangan kita mudah nak percaya, mudah nak, orang panggil mudah koyok. Lawan kita, lawan dulu. Lawan kita, ya. Jadi orang-orang yang musrifun kadzab, dalam surah Ghafir ayat 34 nanti Tuhan kata, kadzalika yudhillullahu man huwa musrifun murtab. Supaya yang ni musrifun kadzab, dalam melampaui batas, ngenak, zalim, mendustakan. Mari ayat nanti, musrifun murtab. Murtab maknanya meragui dakwah yang orang bawa. Ayat dua ayat yang kita baca ini isyaratu ila annal israr alal ma'asi wal kadhib. Orang yang berterusan dengan maksiat dan membohongi dakwah Nabi, dan irtiab, meragui urusan agama, itulah sebab-sebab tertutupnya pintu hidayah, pintu taubat, pintu nak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan mudah-mudahlah kita, jangan mudah kita ni tak apa, tak apa. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi kepada yang keempat. Kata di mukmin lagi, ya qaum lakumul mulkul yawma zahirna fil ardi. Hey Fir'aun, sekarang ni kita berkuasa. Sukalah kita kan nak buat tu, nak buat ni, nak sekat tu, nak sekat ni. Macam-macam halangan kita buat. Kita cuba nak bunuh Musa, tapi kita kena ingat dunia ni berputar. Hari ni kita dapat, hari ni kita berkuasa, tak semesti besok kuasa. Hari ni giliran Fir'aun memerintah, tak lama lagi hilang kerajaan Fir'aun, orang lain naik. Orang lain naik. Maka ke mana kita nak pergi? Jadi kita kena insaf.
waktu berkuasa ni jangan cuba tunjuk kerah kepala. Waktu kita berkuasa ni jangan cuba nak orang panggil nak tunjuk kuasa, sebab bila hilang kuasa nanti apa kita nak buat? Tak ada apa. Apa ni, rugi saja kamu. Baiklah, yang duduk. Yang terakhir, yang kelima, yang terakhir. Bila Firaun rasa macam satu ancaman bagi dia, kata-kata mukmin ahli Firaun ni telah memberi kesan. Ahli-ahli mesyuarat pun nampak macam lain macam dah. Betul juga ni. Kita berkuasa bukannya sampai orang kata boleh tongkat langit. Mesti ada satu masa kita akan kehilangan. Maka Firaun bila nampak gini, dia potong lalu. Qala Fir'aunu ma urikum illa ma ara. Jangan mudah percaya. Pandangan yang aku beri ni, ini yang terbaik. Wa ma uhdikum illa syabilar rasa. Ma urikum illa ma ara. Apa yang aku cakap itu yang betul. Wa ma ahdikum wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Apa yang aku tunjuk pada kamu itu, itulah jalan yang terbaik. Firaun pun guna kuasa adalah dia rasa dia bimbang dah. Dia mula rasa ada penentangan, ada orang yang cuba nak lawan dia, ada orang cuba nak pertikaikan pandangan dia. Maka Firaun dengan angkuh, dengan sombong, bangga diri mengatakan pandangan kita yang terbaik. Pandangan dia ni tak betul tu. Cakap boleh, silap-silap mukmin ahli Firaun pula akan dicampur ke dalam azab sebab dia cuba nak bantah pandangan bos besar nama dia Firaun. Maka ayat ini memberi kesedaran kepada kita para jemaah sekalian, kita jangan rasa semua yang kita buat tu betul. Kalau ada orang bagi pandangan yang kedua, kita anggap dia sebagai anti, sebagai pembangkang, sebagai pemecah belah. Jadi baiklah. Jadi para jemaah sekalian, kita hidup di saat yang begini. Seeloknya orang-orang yang mempunyai pandangan, mempunyai kedudukan, ambillah peluang untuk nak memperbaiki suasana yang berlaku. Jangan pula mentang kita ada kuasa, kita guna kuasa ni untuk menghentam orang lain, memecah belahkan kesatuan ummah. Yang kita dakwa orang lain pecah, tapi kita yang memecahkan. Dengan sebab kita tak dengar kata, kita rasa kita yang betul. Semua kita akan pergi bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Hari ini kamu berkuasa, besok belum tentu. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah untuk episod ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat 30 masih lagi dalam kata-kata mukminu ali Fir'aun. Wa qala alladhi amana ya qaum inni akhafu alaikum mithla yaumil ahzab. InsyaAllah dalam siri yang akan datang.